Cukup 30 orang kita start. 664 088 quizzes. Okay, kehadiran boleh masuk sini ya. Kehadiran 7 Januari dekat bab 7. Okay, bab 7. Okay, sambil-sambil kamu masuk tu, apa yang saya nak beritahu lagi. Yang pertama, minggu ni kita quiz, lepas tu bentang. Kamu akan buat pembentangan yang minggu depan kamu buat tentang ideologi tu. Okay, jadi setiap kumpulan sudah ada ideologi dan perlu bentang kan. Kemudian minggu depan, saya dimaklumkan oleh penyaras bahawa minggu depan student kena masuk ke dalam webinar. Webinar tu akan ada pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Jadi rakaman tu akan ada dalam Facebook. Jadi kalau kamu ada kelas hari Ahad, kamu boleh tengok rakaman pada waktu kelas. Ada tajuk tentang bab yang ke-8 iaitu dekolonisasi. Maknanya diwajibkan semua student masuk untuk menggantikan kelas topik yang ke-8. Jadi untuk minggu depan tu kamu dengar webinar saja untuk topik yang ke-8 dan kemudian buat report daripada webinar tentang tajuk dekolonisasi tu. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, maknanya minggu depan kamu dengar webinar untuk kelas last topik yang ke-8. Lepas tu satu lagi minggu, setiap kumpulan perlu bersedia dengan poster, perlu bersedia dengan video, dengan proposal sekali untuk membentangkan. Jadi kita akan jumpa pada 21 Januari. Dan kamu perlu bentangkan kamu punya proposal, poster dan video. Kalau tak sempat kita nak bentang proposal, kita cuma bentang 2 je. Maksudnya kita bentang hasil, poster dan juga video. Tengok mana sempat lah. Kalau rasa payah nak sempat. Kalau makan masa, kita teruskan dengan pembentangan video sahaja. Okey? Itu sahaja. Jadi, take note lah. Take note dan minggu depan, saya akan share lah kalau ada link webinar tu. Okay, siapa yang boleh dengar hari Ahad, dengar live. Kalau siapa yang tak boleh dengar hari Ahad, maknanya ada kelas ke, boleh dengar rakaman di Facebook. Baik. Okay, kita teruskan dengan kita punya quiz. Okay, boleh start quiz.
Okey, baik. Okey. Okey. Untuk yang topik yang ke-6 ni, kita ada 5 top 5 iaitu Fatin Amini, Fatin Aimi, Ming Yao, Michael Adam, Nur Aisyah dan Dewi Jian. Nah, ni Dewi Jian tadi yang betul semua. Okey. Yang lain tu ada salah lah, satu dan selebihnya. Kemudian kita try review question kejap. Tapi apa yang ni tengok sini, accuracy hanya 57% lah. Sikit lah daripada, lebih sikit je daripada setengah. Tapi 57 lah, kalau better 60 ataupun 70% accuracy. Mana kekerapan jawapan yang betul lah. Tak apa, kita tengok mana yang banyak salah. Yang pertama sini tentang peringkat kehidupan manusia. Yang mana ni 19% betul. Sini alam rahim, alam akhirat, alam ghaib. Mana alam ghaib ni daripada ni lah. Sebelum masuk ke dalam rahim. Okey, alam barzakh, bukan barzakh apa? Barzakh. Barzakh yang betul, barzakh salah. Itu ramai yang 19 orang betul. 15 orang salah, ramai pilih alam ghaib. Dia barzakh, bukan barzakh. Okey, kemudian yang mana bukan elemen utama dalam diri manusia? Panca indera bukan elemen lah. Elemen adalah akal, nafsu dan roh. Yang ketiga, asal kejadian manusia menurut Plato ialah dikritik oleh Sigmund Freud. Dia ada alam idea yang asal, alam indera je, itu bukan tentang Plato. Itu bukan idea Plato. Kemudian masuk epistemologi adalah teori ilmu yang mana bukan masuk sains, hanya dalam bidang sains. Sains boleh merangkum semualah. Kemudian yang mana bukan maksud agama. Dikesan melalui fenomena bermusim. Agamanya bukan bermusim, dia berterusan. Melibatkan komuniti, hubungan Tuhan manusia dan kepercayaan yang membentuk agama. Yang mana bukan ahli falsafah Yunani yang mengembangkan pengetahuan reflektif dan sistematik filsafat. Yang mana bukan? Ialah Thanos. Thanos ni nama ni lah. Nama filem lah. Watak lah filem. Yang mana bukan tokoh ilmuwan zaman Romawi. Platanos, Epicurus dan Stoa ni semua adalah tokoh ilmuwan zaman Romawi kecuali Damian. Galileo Galilei mati pada zaman apa? Pada zaman pertengahan. Ramai pilih zaman Renaissance. Jawapannya zaman pertengahan. Kemudian yang mana bukan tokoh zaman moden? Seperti Bacon, dari Descartes dan John Locke, ini adalah tokoh zaman moden. Yang bukan adalah Hage. Ini bukan tokoh. Ini saya ambil daripada pemain Juventus, tak silap. Nama player. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak review tentang soalan kuis yang ke-6. Jadi paling kurang kita dapatlah kita dapat tahulah tentang kita dapat review kita punya pengetahuan tentang topik yang ke-6. Jadi kemudian kita ada topik yang ke-7 dan topik ke-8. Ada 2 lagi lah. Nanti kita play. Baik. Okey. Saya akan stop presenting dan kita akan panggil lah. Tahniah kepada yang ke-5 tadi, yang top 5 tadi. Saya akan stop presenting dan kita akan panggil kumpulan untuk bentangkan
tentang ideologi yang kamu telah pilih. Dan saya tengok dalam e-learning ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 grup. Ada 8 grup. Jadi saya panggil grup yang pertama tu tentang ideologi komunisme. Menarik ni. Chong Tun. Chong Tung. Boleh Chong Tung share ataupun ahli grup ideologi komunisme. Ada grup yang satu? Ada pula satu? Tak ada? Tak ada. Okey, kumpulan 2. Nationalism. Okey, Lim Zeng Dong kata tunggu sekejap. Okey, ada. Chong ada. Okey, tak apa, kita bagi kumpulan 1 present dulu. Okey, kamu boleh present now dan kita dengar sama-sama lah tentang ideologi komunisme. Okay, dia punya basically apa yang kita belajar dalam kursus ni pun adalah tentang ideologi. Itu yang kamu punya projek pun banyak buat tentang ideologi, ulasan isu semasa. Sampai kita tahu falsafah ataupun ideologi yang ada pada zaman sekarang. Itu dia punya main dalam kursus. Okay, saya bagi masa 2 minit untuk start. Pembentangan tak payah lama, pembentangan dalam 5-6 minit gitu je. Okay. Jadi paling kurang kita tahu apa itu ideologi yang ada dalam dunia ataupun di Malaysia. Okey. Doktor boleh nampak slide saya? Tak? Boleh. Boleh ya? Tekan je besar, senang. Tak boleh? Full screen. Full screen lah. Macam ni boleh? Okey, nampak. Okey ya? Okey. Teruskan. Carry on. So, kita dari grup 1, kita kena cakap tentang ideologi komunisme. So, nama saya Lim Zeng Dong. Okay. Definisi tentang ideologi komunisme ialah sebuah ideologi politik dan struktur sosial ekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat adil tanpa kelas dan tanpa negara. Ia berdasarkan pemilikan serta kawalan pengeluaran dan harta secara umumnya. Karl Marx berkata, komunisme merupakan peringkat akhir dalam masyarakat manusia yang boleh dicapai melalui revolusi golongan proletariat. So, komunisme diiktiraf sebagai satu cabang sosialisme, iaitu satu falsafah luas berkenaan
politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan politik dan intelektual asalnya dari hasil kerja mereka pada revolusi perindustrian dan revolusi Perancis. So, ciri-ciri komunisme kita ada semua hal milik rakyat adalah kekuasaan pemerintah. Lepas tu tidak akan melihat seorang manusia sebagai individu tetapi hanya dipandang sebagai masyarakat dalam jumlah majmuk. Hanya wujud satu parti, iaitu Parti Komunis dalam sistem politik. Menganggap bahawa revolusi komunis haruslah dilakukan terus-menerus sehingga mereka dapat menguasai dunia. Bersifat etis, menyebarkan ideologi komunisme dengan menghilangkan faham kapitalis melalui cara revolusi. So ini semua ciri-ciri komunisme. Dan seterusnya, bagi kelebihan ideologi komunisme ini, ia adalah lebih mudah dalam mengawal lebih mudah dalam mengawal pengaruhan inflasi kerana pemerintah memiliki kuasa memegang penuh pelbagai hal yang ada di dalam sebuah negara. Semua orang akan dianggap sama sehingga tidak ada yang mesra lebih unggul atau lebih rendah bahawa pemerintah yang memegang kuasa secara utuh bagi setiap individu di dalam masyarakat tersebut. Krisis jarang terjadi kerana ekonomi dibahagikan secara baik dan teratur dari pusat sehingga orang hanya perlu mengikuti. So, part saya sehingga sini dan diterus dengan member saya. Hello doktor. Okey. Kira. Okey, untuk keburukan ideologi komunisme. Okey, keburukan dia adalah dapat monopoli ekonomi yang merugikan rakyat di mana hak asasi manusia tidak dihargai dan masyarakat tertindas daripada pemerintahan ini. Serta masyarakat sama sekali tidak mempunyai kebebasan secara individu, iaitu tidak mempunyai macam untuk mempunyai suatu ekonomi macam company ke, nak buat aktiviti industri sendiri di mana setiap keuntungan yang diperolehi perlu diasingkan secara sama rata terhadap satu sama lain. Okey. Yang keempat, mengurangkan motivasi seorang individu untuk menjadi individu yang lebih baik kerana mereka tidak mendapat memiliki perniagaan sendiri. Kedudukannya juga akan tetap sama dengan orang lain walaupun kerja keras berusaha bekerja, iaitu di mana kalau seorang individu tu bekerja sebagai seorang peniaga di mana mendapat keuntungan yang banyak, diorang tidak dapat menaikkan taraf status mereka untuk jadi lebih tinggi. Macam kalau kita dekat Malaysia ni, kalau meningkat pendapatan kita dapat memiliki rumah yang mewah, kereta mewah dan status seperti Datuk atau Tan Sri. Okey. Salah satu contoh negara yang mengamalkan ideologi komunisme ialah China, Republik China, Korea Utara, Cuba, Vietnam dan Laos. Okey. Itu je pada saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada kumpulan yang pertama. Jadi ada satu soalan. Adakah kamu setuju dengan ideologi komunisme? Adakah kamu sokong atau tak? Kalau sokong, nyatakan sebab. Kalau tak, nyatakan sebab. Haikal, Lim Zengdong, Chong, Tung Han. Ya, Adakah kamu sokong ideologi komunisme? tidak. Okay, sebabnya? Sebab dia menyekatkan kebebasan individu untuk mempunyai kebebasan untuk hidup secara bebas, di mana dia orang boleh buat keputusan sendiri, boleh membeli dengan apa yang dia orang dapat, dia orang boleh mengamalkan apa yang dia orang percaya seperti agama Islam ke, agama Buddha ke, agama Hindu. Lepas tu lagi dia orang dapat mengekspreskan diri mereka tanpa sebarang sekatan atau censorship daripada kerajaan. Okay, terima kasih kepada kumpulan 2, kumpulan 1. Jadi komunisme ni dia ada sekatan lah kan. Dia semua orang dilihat sebagai satu masyarakat. Kalau orang pakai kasut A, dia nama Adidas, semua akan pakai Adidas saja, tak ada yang beza. Rumah standard semua, macam tu. Okay, dan agama pun dia orang tak percaya kan pada mungkin tak bebas untuk amalan agama kecuali yang ditentukan oleh kerajaan lah. Okay, itu tentang ideologi komunisme. Okay. Okay, dengan yang baik. Kemudian kita teruskan kepada kumpulan yang kedua. Nationalism. Okay. Okay, nampak? Boleh teruskan. Good morning, Doktor. Good morning. Kita saya grup 2. Topik kita adalah nasionalisme di Malaysia. Okay, teruskan. Pengenalan nasionalisme ialah satu perkataan yang berasal dari bahasa Latin iaitu natio, dan natio dalam bahasa Latin bermaksud bangsa. Secara tidak langsung memberi gambaran mengenai hubungan antara bangsa dengan semangat nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme ialah satu ideologi atau kefahaman yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi, atau yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia. Nasionalisme juga merupakan gerakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan untuk mendapatkan kebahagiaan perseorangan bagi menjamin kemerdekaan warga negara dan membebaskan akal dan fikiran. Dalam zaman moden ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketenteraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik dan keagamaan. Terdapat beberapa bentuk nasionalisme, iaitu nasionalis civic. Itu adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kesahihan politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Kedua adalah nasionalisme etnik. Etnik adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperolehi kesahihan politik dan budaya asal atau etnik sesebuah masyarakat. Nasionalisme romantik juga adalah lanjutan dari nasionalisme etnik di mana negara memperolehi kesahihan politik secara semula jadi hasil dari bangsa atau ras. Nasionalisme budaya ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperolehi kesahihan politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi kepada nasionalisme civic, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnik.
Dan nasionalisme terakhir ialah keagamaan, iaitu sejenis nasionalisme di mana negara memperolehi political legitimasi dari persamaan agama. Ya, selamat pagi semua. Untuk nasionalisme di Tanah Melayu, dia berlaku akibat beberapa faktor secara kolektif. Yang pertama adalah pengenalan sistem politik Barat. Pihak British telah mempensiunkan pembesar tempatan dan menggantikan mereka dengan pegawai British. Secara tidak langsung, perkara ini menjatuhkan marah pembesar tempatan dan mencabar sistem tempatan. Seterusnya adalah perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan telah melahirkan golongan intelek Melayu yang mahir menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British. Seterusnya adalah campur tangan British dalam sistem pentadbiran. Pihak British telah menggalakkan sesiapa saja untuk masuk ke Tanah Melayu untuk melabur, berniaga, berdagang, dan menetap di Tanah Melayu. Ini menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan. Penduduk tempatan hanya dapat tinggal di pedalaman dan tidak dibangunkan oleh pihak British. Yang keempat adalah pendudukan Jepun. Jepun telah menyebarkan propaganda seperti kawasan kesemakmuran Asia yang menentang pendudukan British. Mereka telah menggalakkan penduduk tempatan untuk bekerjasama memerdekakan Tanah Melayu dengan melantik pembesar tempatan untuk menjawab jawatan yang penting dalam pentadbiran. Lama-kelamaan, rakyat tempatan merasai kesengsaraan hidup seperti kekurangan makanan dan kekejaman oleh pihak Jepun. Ini telah menyedarkan penduduk tempatan bahawa penjajahan oleh semua pihak adalah buruk untuk mereka. Yang terakhir adalah kemunculan mesin cetak. Mesin cetak membolehkan penyebaran ilmu pengetahuan dengan berluasa. Gerakan pan-Islamisme sedunia telah membangkitkan pahaman lebih progresif terhadap Islam. Dalam tulisan Syekh Muhammad Abduh, beliau telah memberikan kupasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat. Tulisannya telah tersebar ke seluruh dunia dan ini membangkitkan semangat nasionalisme dan menentang penjajahan. Itu saja. Ada lagi? Ada lagi ke dulu? Langkah untuk mengukuhkan nasionalisme. Tengok. Dia ada 6 slide. Kita ringkaskan lah. Dan 3.
Okay, ada lagi kumpulan 2? Okay, kalau tak ada, kita boleh teruskan kepada kumpulan 3. Maknanya ini langkah je kan, bukan pengenalan kan. Selamat pagi. Okay. Terus kepada kesan. Kesan. Bagi kesan nasionalisme terhadap individu, seseorang individu dapat menemukan semangat perpaduan dalam diri sendiri dan dia dapat mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Seseorang individu juga dapat mempunyai hak-hak asasi manusia seperti hak kebebasan bersuara. Bagi aspek masyarakat dapat mengekalkan perpaduan dan dapat hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dapat hidup dalam kesejahteraan dan aman damai. Dan masyarakat dapat mempunyai sistem persekolahan kebangsaan yang digunakan oleh semua kaum. Bagi negara dapat mengekalkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara dan dapat mempertingkatkan dan memaju daya saing negara. Mana negara dapat dijaminkan dan kemasukan pelaburan asing dalam bidang ekonomi dapat menyebabkan negara memaju. Bagi kesan nasionalisme jika tidak diwujudkan, seseorang hanya akan mementingkan kepentingan diri sendiri sahaja dan ini akan menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan huru-hara dan seterusnya menyebabkan keamanan negara tergugat disebabkan perpecahan kaum. Gejala sosial juga akan meningkat dan imej dan mara negara akan tercara. Kedaulatan dan pertahanan negara menjadi lemah dan akan menyebabkan politik negara tidak stabil kerana negara mudah dipengaruhi oleh anarkis luar dan seterusnya negara akan mengalami kemunduran. Bagi cabaran-cabaran memupuk semangat nasionalisme di Malaysia adalah kesukaran mengukuhkan perpaduan di Malaysia kerana negara Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan orang hanya berkomunikasi dan berinteraksi dengan kaum yang sama sahaja, walaupun tinggal bersama dengan kaum lain dalam kawasan yang sama. Cabaran lain adalah pengaruh luar yang menyebabkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat, kerana mereka lebih tertarik dengan budaya luar berbanding dengan budaya negara sendiri. Rancangan televisyen yang mengandungi unsur budaya barat dan negara lain mudah mempengaruhi rakyat, terutamanya generasi yang muda menyebabkan mereka menyemai budaya hybrid. Terdapat cabaran lain iaitu perkembangan teknologi. Hal ini kerana kemunculan teknologi ini seperti komputer dan internet menyebabkan rakyat Malaysia terutamanya golongan muda lebih fokus kepada peniburan dan penggunaan gadget berbanding dengan menggunakan masa untuk memahami sejarah negara. Tambahan pula, cabaran lain adalah kurang kerjasama antara pelbagai pihak menyebabkan semangat nasionalisme sukar disemai dalam kalangan rakyat. Hal ini kerana kekurangan kerjasama antara pelbagai pihak menyebabkan pelbagai program yang berunsur patriotisme tidak dapat dijalankan. Jurang perbezaan pendidikan adalah salah satu cabaran lain dalam membentuk semangat nasionalisme dalam Malaysia. Hal ini kerana rakyat lebih suka menghantar anak mereka ke sekolah mengikut kelompok kaum masing-masing. Sebagai contoh, Malaysia mempunyai pelbagai jenis sekolah seperti SK, SJKC dan SJKT. Hal ini telah menyebabkan semangat nasionalisme sukar disemai dalam kalangan pelajar kerana mereka diasingkan mengikut kaum. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada
Doktor dan rakan-rakan. Kami kumpulan 3 telah memilih ideologi seksism. Okey, untuk pengenalan, ideologi seksism ni merupakan sebuah ideologi yang berkaitan dengan stereotip jantina, iaitu mengkritik keupayaan seseorang mengikut jantina dan bukannya mengikut keupayaan seseorang tersebut. Yang ketiga, stereotip ini kebiasaannya mengatakan bahawa perempuan sebagai makhluk yang penyayang, beremosi dan memerlukan perlindungan, dan lelaki sebagai makhluk yang rasional, gagah dan kuat. Untuk sejarah pula, tiada sejarah yang secara spesifik yang mengatakan bahawa ideologi ini datang dari mana. Sebaliknya, ideologi ini merupakan suatu kepercayaan secara turun-temurun yang dipercayai oleh masyarakat dari nenek moyang mereka yang mereka pelajari dari orang yang lebih dewasa. Ideologi ini juga diadaptasi dari sumber media dan masyarakat didedahkan tentang perkara yang boleh atau tidak boleh yang untuk dilakukan oleh sebuah jantina. Dan ideologi ini diterima oleh sosial secara sedar dan tidak sedar. Kemudian saya akan teruskan, rakan saya yang lain akan teruskan untuk contoh mitos. Hello. Seterusnya untuk contoh mitos. Mitos-mitos ni semua muncul mengikut ideologi seksism ini. Yang pertama ialah perempuan tidak sesuai berada di dalam bidang matematik. Yang kedua, role model kebiasaannya dari jantina yang sama. Yang ketiga, perempuan lebih multitasking. Yang keempat, perempuan kurang berdaya saing. Yang kelima, warna merah jambu untuk perempuan, biru untuk lelaki. Dan yang keenam, lelaki tidak sesuai berada dalam bidang seni. Jadi saya pilih satu mitos, saya akan huraikan. Saya ambil yang keenam, lelaki tidak sesuai berada dalam bidang seni. Jadi kalau kita lihat mitos ni kita boleh pecahkanlah. Sebagai contoh, kita ada Datuk Rizal Man Ibrahim yang beliau bekerja sebagai mereka fashion yang terkenal dan berjaya. Jadi bidang fashion itu sendiri adalah bidang seni dan beliau berjaya. Jadi ini adalah mematahkanlah mitos ni bahawa lelaki ni tidak sesuai berada dalam bidang seni. Okay, seterusnya ialah cara untuk mengurangkan diskriminasi jantina di dalam kelas. Yang pertama, kalau boleh elakkan penggunaan pelajar perempuan atau lelaki. Sebaliknya, jika kita hendak memanggil mereka secara umum, panggillah perkataan pelajar itu sendiri. Yang kedua, elakkan pemisahan jantina di dalam aktiviti dengan menggalakkan pergaulan antara jantina. Contohnya, jika kita hendak melakukan aktiviti berkumpulan, kita galakkan bina kumpulan tu yang mempunyai jantina, yang mempunyai dua-dua jantina. Jadi di situ pun mereka boleh beri idea yang berbeza lah. Seterusnya, beri peluang untuk pelajar menonjol. Kita beri peluang yang sama untuk setiap pelajar menonjol dan dari situ setiap pelajar ni mampu untuk membuktikan keupayaan diri mereka sendiri. Seterusnya, kita memberi harapan yang sama bagi kedua-dua jantina. Perkara ini dia berkaitan dengan stereotip kita. Jika kita ada stereotip yang negatif, secara tak langsung kita akan fikir bahawa satu jantina tu dia tak berdaya saing dalam satu perkara. Jadinya kita kena buang stereotip tu dan kita berfikirlah, kita bagi harapan yang bahawa semua orang mampu untuk melakukannya.
Dan yang terakhir, kita kena pastikan suasana kelas itu adalah menggalakkan. Kita wujudkanlah competition antara dua-dua jantina supaya mereka sendiri dapat membina confidence dalam diri mereka. Sekian, terima kasih. Doktor lupa unmute mic. Okey, soalan, adakah kamu setuju tentang ideologi sexism ni? Setuju ataupun tak? Saya tak setuju. Adakah kamu selari dengan? Kenapa tak setuju? Kalau dari pandangan saya, ideologi seksism ni dia lebih kepada merendahkan keupayaan perempuan berbanding lelaki. Jadi saya kurang bersetuju dengan ideologi ini. Sebab itulah wujudnya ideologi feminisme yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk menentang ideologi seksism ni. Itu berdasarkan apa yang saya tahulah. Kalau feminisme dia lain pula kan? Itu lebih ekstrim lah kalau yang feminisme ni. Okay, ada benda macam tadi pakai baju tu kan. Ya, mitos apa semua tu, kalau pakai baju tu biasa kalau dalam teks-teks agama pun ada beritahu kan. Lelaki dia ada cara pakaian sendiri. Warna-warna yang pemilihan warna pun perlu juga. Okay. Kalau macam lelaki dia tak digalakkan pakai baju yang menjadi warna kepada perempuan. Itu semua itu bukan termasuk mitos lah, itu memang ada panduan je lah. Memang ada panduan lah kalau kita pakai baju pakai baju yang jadi warna-warna yang kebiasaan wanita lah. Dululah kan dia punya panduan sendiri. Cuba pakai cap warna pink ke, macam tu lah. Token pink ke, dia tak idea lelaki. Okay. Ada panduan-panduan sendiri dalam bab pemakaian. Okey, terima kasih kepada grup yang ketiga, ideologi seksism. Okay, pengutangan yang menarik. Kemudian grup keempat, pasca modernisme. Ini panjang ni, pasca modernisme ni. Okay, grup keempat. Pasca modernisme, Beh Ming Yao. Selamat pagi. Bagi kemunculan pasca modernisme yang muncul diakibatkan kerana kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Bagi pasca modernisme telah gagal dalam membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak ada kekerasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa modernisme membawa kehancuran bagi manusia. Peperangan terjadi di mana-mana yang hal ini mengakibatkan manusia hidup dalam menderita. Pandangan modernisme menganggap bahawa kebenaran ilmu pengetahuan harus mutlak secara objektif, tidak adanya nilai dari manusia. Di sinilah muncul suatu fahaman pasca modernisme yang merupakan kelanjutan dan koreksi dari modernisme untuk memberi suatu pemikiran baru dan solusi dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini. Bagi pasca modernisme, ilmu pengetahuan tidaklah objektif tetapi subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya adalah relatif. Salah satu itu ideologi pasca modernisme ialah pluralisme. So pluralisme adalah salah satu ideologi dalam pasca modernisme yang bermakna doctrine of multiplicity. Dan ia bercanggah dengan monisme dan dualisme. So monisme ialah
menyokong bahawa semua fenomena atau benda boleh dijelaskan oleh hanya satu prinsip atau hanya satu bahan. Dan itu dualisme cakap bahawa ada relationship antara dua benda seperti God and evil atau satu baik dan satu buruk saja. Dan manakala ideologi pluralisme tidak memandang hanya satu yang betul dalam hakikat atau logik. Sebaliknya, pluralisme mempunyai beberapa hakikat atau logik yang betul terhadap sesuatu topik. So, objektif pluralisme ialah memusnahkan keunikan realiti, ilmu dan nilai dengan menerbitkan pilihan yang berbagai. Dan ia mempunyai kebaikannya dan juga keburukannya. So, dia dapat mendorong perpaduan kaum-kaum dengan atas sebab pluralisme menyokong beberapa budaya untuk hidup bersama. Sebaliknya, keburukannya seperti membiarkan fikiran yang menggoyangkan kestabilan sesebuah negara akan mencetuskan letak dalam negara. Okey, seterusnya jenis yang kedua ialah dekonstruksi. Dekonstruksi itu apa? Dekonstruksi adalah kritik hubungan antara teks dan makna yang berasal dari ahli falsafat Jacques Derrida. Dekonstruksi diterjemahkan dengan gabungan perkataan kemusnahan dan pembinaan. Teori ini berasal dari ahli falsafat Perancis Jacques Derrida dan teori kesusasteraan dan falsafah yang menjadi popular terutamanya di Amerika Syarikat dari tahun 1970-an hingga tahun 1980 tahun setelah menerima ini. Bahasa dan logik didasarkan pada idea konfrontasi binary, tetapi memberi perhatian kepada hakikat bahawa adalah mungkin untuk memecahkan apa-apa logik dari dalam dan membedakan percanggahan diri tersembunyi dalam idea-idea ini. Dalam hal tafsiran gaya sastera, ini adalah hasil yang menunjukkan bahawa tidak ada arti deterministik. Pada masa ini, dekonstruksi tidak digunakan sebagai objektif akhir kerja dekonstruksi ini sendiri, tetapi ia sering digunakan sedemikian rupa sehingga ia digunakan untuk tujuan lain. Seterusnya ialah rekonstruktif. Rekonstruktif merupakan aliran pemikiran peringkat kedua dalam sastra pasca modernisme. Kelompok kedua ini terdiri daripada Heidegger, Gadamer, Rousseau dan Mary Hesse dengan membincangkan aliran pemikiran rekonstruktif. Walaupun aliran rekonstruktif boleh disifatkan sebagai satu yang juga membongkar dan melakukan penentangan terhadap modernisme, namun ia dilihat masih boleh untuk mempertahankan unsur-unsur modernisme yang baik, relevan dan penting. Aliran ini akan mencuba untuk mengolah unsur-unsur modernisme supaya dapat melahirkan sesuatu yang baru di mana ia sesuai dan sempurna selalu dengan hasrat pasca modernisme. Teruskan. Cuba ringkaskan dalam masa seminit lagi. Kita bagi kumpulan lain pula bentang.
Okey, bagi hyperreality, reality bermaksud fakta atau keadaan yang nyata. Hyperreality merupakan simulasi terhadap dunia realiti. Kata Jean Baudrillard, hyperreality wujud terhasil dari kegagalan manusia memastikan kewujudan realiti di alam media. Perkembangan teknologi membolehkan manusia mencipta realiti baru dengan imajinasi. Hyperreality ini menjadi model dan gambaran seterusnya mengawal fikiran dan tindakan manusia. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Jurassic Park atau Star Trek Voyager merupakan gambaran realiti tetapi tanpa rujukan. Ia nampak real dan nyata namun tidak wujud dalam dunia realiti ini. Terima kasih, sekian. Okey, terima kasih kepada kumpulan keempat. Okey, kita nampaklah apa yang dibincangkan dalam topik yang ketujuh ataupun dalam slide dengan ideologi pasca modernisme. Okey, ni ada kumpulan 5. Feminisme. Okey, kumpulan 5 teruskan. Dalam masa 3 minit. Ringkaskan. 3 atau 5 minit. Macam 5 minit lah. Ringkas. Okey, teruskan. Cakap je. Ada ahli lain boleh present? Ahli lain mengganti Jun Hong. T, tolong bagi ahli lain untuk bentang.
Okey. Natasha. Okay, selamat pagi Doktor. Okey, selamat pagi. Saya akan mulakan pembentangan mengenai ideologi feminisme untuk grup kelima. Okey, baik. Okey, ideologi feminisme. Apa itu feminisme? Menurut The New Encyclopedia Britannica, feminisme ini merupakan kepercayaan yang bersumberkan daripada Barat. Ia mengenai kesamarataan jantina dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Kepercayaan ini Tak nampak slide. tak nampak slide. Tak present, kamu tak present. Okey. Okey. Macam ni pun okey lah. Macam ni pun okey. Macam ni okey. Ideologi feminisme. Feminisme ini menurut daripada The New Encyclopedia Britannica, ia merupakan kepercayaan yang bersumberkan daripada Barat yang bermaksud ia mengenai kesamarataan jantina dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Kepercayaan ini diwakili oleh pelbagai institusi yang komited ke arah memperjuangkan hak wanita dan kepentingan mereka. Terdapat ini contoh 3 kategori feminisme. Feminisme dia ada dalam pelbagai cabang, tapi yang paling jelas dilihat ialah feminisme radikal, feminisme liberal dan juga feminisme sosialis. Bentuk-bentuk pemikiran feminisme pula antaranya ialah wanita layak diberi peluang sama banyak dengan hak lelaki dalam semua bidang pekerjaan tanpa berlaku sebarang diskriminasi. Yang kedua, sistem kekeluargaan yang berasaskan bapa sebagai ketua keluarga dibenci oleh golongan feminis sebagai sistem kekeluargaan zalim yang dirancang untuk menzalimi wanita. Pemikiran yang ketiga pula, asal-usul pemimpin utama dalam sistem kekeluargaan ialah milik wanita. Dan akhir sekali, pemikiran feminisme dia berjuang supaya ada kebebasan pengguguran kandungan kerana perasaan marah terhadap kaum lelaki. Maka pemikiran radikal feminisme membenarkan supaya diri mereka hanya boleh dimiliki oleh kaum wanita sahaja. Implikasi ideologi feminisme ni kita dapat dilihat dari 4 segi, iaitu politik, ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Bagi implikasi politik, golongan wanita berpendidikan tinggi bertambah dan mendapat hak mengundi dalam ahli parlimen. Bagi ekonomi, wanita telah mendapat pengiktirafan harta persendirian pada tahun 1870 di mana wanita diberikan untuk menahan pendapatan dan harga mereka walaupun selepas berkahwin. Dari segi sosial, penglibatan wanita dalam dunia pekerjaan dan kerja sosial pada tahun 1850-an. Dan dari segi pendidikan, munculnya sekolah-sekolah bagi wanita, peringkat pendidikan rendah dan menengah yang mengajar agama dan kesedaran sosial. Itu saja dari kumpulan kami. Kumpulan kelima. Okay, jadi soalan, adakah kamu setuju dengan ideologi ni? Bagi pendapat saya tidak bersetuju dengan ideologi feminisme kerana walaupun ideologi ini dia adalah untuk membangkitkan kaum wanita, tetapi caranya adalah dengan melemahkan kaum lelaki untuk mencapaikan kesetaraan taraf. Jadi ideologi feminisme ni
juga dia hanya membantu kaum wanita sahaja dan dia keterlaluan membenci-bencikan kaum lelaki. Jadi bagi saya ideologi ni dia kurang bagus lah. Dia adalah dia punya implikasi yang lebih yang negatif lagi banyak daripada yang positif, walaupun ada juga dia punya sumbangan ke pemakasaan kaum wanita. Okey, terima kasih kepada Natasha dan kumpulan yang ke-6 kan. Okey, kumpulan 5. Kemudian kita teruskan kepada kumpulan yang ke-6. Ideologi liberalisme. Okey, kumpulan yang ke-6. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang ideologi liberalisme. Jadi dalam sejarah kemanusiaan manusia, kita ada pelbagai aliran pemikiran yang wujud. Kesan daripada kewujudan pelbagai bangsa, budaya, agama dan latar belakang. Dan dalam hal ini, salah satu daripada pemikiran itu adalah pemikiran liberalisme. Jadi pemikiran ini adalah berasal daripada Barat dan muncul akibat daripada ketidakpuasan hati golongan intelektual Barat terhadap sikap dan pegangan pembesar agama mereka, iaitu Paderi pada zaman kegelapan Barat. Dan definisi liberalisme dia berasal daripada perkataan Latin iaitu liber, liberalis dengan liberal, iaitu bebas dan tidak terikat. Bagi mereka, berfikir secara liberal ni bermaksud berfikir secara bebas dan terbuka ataupun bertoleransi ataupun berfikiran luas dan tidak jumud, iaitu tak terkongkong kepada sesuatu aliran. Dan dia merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan agama. Dan bagi mereka, kita tak boleh memaksa tujuan hidup, aturan moral dan kepercayaan yang datang dari orang lain termasuklah dari agama mereka. Dan ciri-ciri liberalisme, satu, setiap individu mempunyai keistimewaan yang sama dalam bekerja dan memiliki sesuatu sama ada dalam politik, hukum, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dan negara hanyalah alat untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang lebih besar. Ketiga, pemerintahan ditentukan dengan persetujuan rakyat. Wakil rakyat akan menyuarakan pendapat dalam setiap proses keputusan. Dan terakhir, diorang menolak ajaran dogmatisme, iaitu ajaran yang cenderung menegaskan kepercayaan mereka sebagai kebenaran mutlak tanpa sokongan fakta atau bukti. Okey, saya teruskan dengan kelebihan ideologi liberalisme. Okey, yang pertama adalah Akbar mempunyai hak dan kebebasan untuk mengkritik pemerintah dengan tegas tetapi tetap mematuhi etika Akbar dan sekatan yang berlaku. Yang kedua, mewujudkan persaingan antara individu sehingga individu tersebut dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, setiap manusia memiliki hak yang sama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama maupun budaya. Yang keempat, tiada paksaan dalam memilih atau mengikuti parti politik tanpa campur tangan pihak lain. Yang terakhir adalah ekonomi akan maju kerana di negara yang menganut ideologi liberalisme ini mengutamakan untuk mencari sebuah keuntungan. Okey. Yang seterusnya, kekurangan ideologi liberalisme. Yang pertama, liberalisme menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori perbentukan. Seperti hak-hak raja yang diberikan oleh Tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi agama. Yang kedua adalah sukar untuk mengagikan pendapatan oleh kerana persaingan adalah bebas. Yang ketiga, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan dan pekerja hanya mendapat sebahagian kecil daripada pendapatan. Yang keempat, monopoli sering berlaku dalam masyarakat yang miskin dan dapat memudaratkan masyarakat. Dan yang terakhir adalah wujudnya kelompok masyarakat
yang merasakan mereka mempunyai darjat yang tinggi. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan yang ke-6. Okey, satu tentang sama macam soalan yang sebelumnya. Adakah kamu bersetuju ataupun bersetuju dengan ideologi liberalisme? Saya tidak setuju kerana konsep liberalisme ini mempunyai konsep kebebasan yang tiada dalam agama Islam. Sebab kalau orang Islam, kita tidak bebas dan melakukan apa sahaja mengikut kehendak kita. Kerana kita terikat dengan hukum-hukum syarak. Maksudnya kita bebas melakukan apa sahaja tapi selama mana diizinkan oleh agama. Dia masih dalam, dia banyak efek tentang bab agama Islam kan? Ya. Dia cuba mencabar institusi agama terutamanya dalam negara-negara yang Islam sebagai agama rasmi. Ya. Itu efek utama lah. Okay, kemudian kita pergi kepada kumpulan yang ke-7. Terima kasih kumpulan 6. Hello, Assalamualaikum. Salam, saya tak nampak Saya nak share screen ya. Kumpulan 7 tak hantar lagi dalam ni? Dah hantar. Tak boleh share. Mungkin tulis grup 8 kot tak? Tentang demokrasi Bukan, pasal ideologi kapitalisme. Kapitalisme. Ada ni. Nanti hantar dalam tugasan. Oh, ada dah. Refresh baru ada. Okay. Baru hantar tadi 9.28. Baru tadi. Okay, dah. Okay, boleh present. Kejap, tak boleh nak share screen. Ada problem. Okay. Kita ada lagi 3 grup lah belum bentang. Ada kelas ke pukul 10? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Saya teruskan sampai habis kumpulan lah. Kalau tak ada, kita teruskan sampai habis kumpulan. Kalau ada, kita tangguhkan ujian minggu depan. Tak boleh nak share, Doktor. Sekejap, saya punya laptop macam problem. Okey, tak apa. Kamu bagi kepada orang lain untuk present. Boleh. Okey, tunggu dulu. Grup kamu tunggu dulu. Okey, teruskan dengan grup 8. Grup 8, demokrasi. Arvin, Amirul, Ainin, Azni, Lee dengan Irfan. Okey, demokrasi. Halo Doktor, boleh dengar tak? Okey, jelas. Jelas hari ini grup kita akan membentangkan ideologi demokrasi. So, definisi ideologi demokrasi ialah perkataan demokrasi berasal daripada bahasa Yunani demokratia. Demos yang bermaksud rakyat, kraten yang bermaksud pemerintah dan kata hubung ia yang memberi maksud diperintah oleh rakyat. Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dengan kuasa mengubah undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang diubah sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi dipanggil negara atau kerajaan yang demokratik.
Demokrasi merupakan unsur yang sangat penting di dalam politik kerana ia merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia ini. Sejarah demokrasi mengajarkan kepada kita bahawa kelahiran demokrasi merupakan satu babak terang baru bagi rakyat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Seterusnya, kawan saya akan membentangkan seterusnya. Okey, untuk ciri-ciri ideologi demokrasi, kita ada 6 ciri-ciri. Ciri yang pertama ialah kebebasan asasi. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan bersyarat. Kebebasan mutlak adalah kebebasan yang tidak bersyarat. Manakala kebebasan bersyarat pula berlandaskan kepada peraturan tertentu. Ciri-ciri yang kedua, pilihan raya. Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri maupun persekutuan. Pemilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Ciri yang ketiga adalah doktrin pembahagian kuasa. Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada penggubal undang-undang iaitu legislatif, pentadbir kerajaan, eksekutif dan pelaksana undang-undang iaitu badan kehakiman. Dan seterusnya, ia mewujudkan sistem semak dan seimbang. Terus. Okey, seterusnya perlembagaan. Perlembagaan adalah merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah negara. Perlembagaan rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan. Yang kelima adalah parlimen. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Seterusnya, parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan dan meluluskan perbelanjaan kerajaan serta meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah parti-parti politik. Parti politik ini merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Parti-parti ini juga berjuang untuk mendapatkan kuasa. Seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi seterusnya adalah cabang-cabang ideologi demokrasi. Cabang-cabang ideologi demokrasi ini terbagi pada 3 iaitu yang pertama ialah raja berperlembagaan, yang kedua republik, yang ketiga demokrasi liberal. So yang ciri-ciri raja berperlembagaan ialah raja sebagai ketua negara dan kuasanya dihadkan oleh perlembagaan negara. Orang pemerintah ialah Perdana Menteri dengan bantuan kabinetnya. Yang ketiga, pentadbir kerajaan dikuasai oleh parlimen yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Sesuatu perkara yang dibicarakan dalam mesyuarat parlimen dan ditentukan secara undian. Contohnya Malaysia, Kemboja, United Kingdom, Jepun. Yang kedua, republik. Republik ni ialah kerajaan yang diperintah oleh ketua negara yang dipilih oleh rakyat seperti presiden dan bukannya beraja ataupun monarki. Yang kedua, parti yang menang dalam pilihan raya akan menjadi pentadbir pemerintahan dan presiden akan dilantik dalam parti itu. Contohnya Amerika Syarikat, Rusia, Indonesia dan Singapura. Seterusnya ialah demokrasi liberal. Demokrasi liberal ni dia rakyat tidak kira bangsa, jantina dan kedudukan kewangan berhak mengundi dalam pilihan raya setelah menjalankan pendaftaran. Menekankan kebebasan dan hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara, berhimpun dan beragama. Last sekali, semua orang dilayan dengan adil di hadapan undang-undang. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Kelebihan sistem demokrasi berparlimen. Nombor 1, ia dapat meningkatkan taat serti rakyat terhadap pemimpin yang dipilih kerana rakyat yang menentukan hala tuju politik negara.
Nombor 2, memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualiti dan berdedikasi. Nombor 3, rakyat mempunyai hak bersuara, berada dalam politik dan persatuan. Nombor 4, permasalahan dalam pentadbiran negara boleh diselesaikan dengan rundingan sekaligus dapat mengatur perancangan pembangunan negara. Nombor 5, memperkukuh perpaduan sesama bangsa dan mengekalkan kestabilan politik. Dan yang terakhir sekali, nombor 6, meningkatkan hubungan baik antara pemimpin dan rakyat, yang mana semua bersepakat untuk meningkatkan kemajuan negara. Itu saja, terima kasih. Adakah kamu setuju dengan demokrasi? Ke nak monarki? Setuju. Setuju lah. Kenapa? Sebab melalui sistem demokrasi ini kita boleh memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualiti dan lebih berdedikasi. Apa tahu apa jadi dengan Malaysia sekarang ni? Dia rakyat pilih lah tu. Apa pandangan? Tak ada parti yang mutlak. Dia apa pandangan? Dia orang pilih kan. Semua parti dia lebih kurang je. Ada parti 3 besar je. UMNO, PKR, DAP. Itu parti yang paling banyak lah dia punya undi. Dia tak ada sokongan. Kerajaan pun nak gabung lah, nak keluar lah. Apalah. Jadi apa pandangan tentang hasil demokrasi pada PRU yang lepas? Irfan, cakap je. Ada ahli kumpulan 8 nak bagi pandangan. Tak ada pandangan. Pelik ni tak ada pandangan ni. Dah pernah mengundi belum? Dalam kelas ni semua pernah mengundi ke? Belum, Doktor. Oh, belum. Okey. Tak apalah. Kita nampak gambaran lagi lah nanti. Kalau boleh mengundi, 18 tahun kan boleh start mengundi ya sekarang. Undilah dengan betul lah. Okey. Kemudian kita teruskan kembali kepada grup yang ke-7 tadi. Okey. Kapitalisme. Boleh grup 7? Boleh je. Okey, kalau boleh kita tunggu sekejap untuk dia present. Kita ada grup 7 dengan grup yang ke-9. Sosialisme. Okey, kalau grup ke-7 belum bersedia lagi, kita terus dengan grup 9. Sosialisme. Dua lagi grup. Mana yang dululah? Kalau grup 9 dah ready, terus present. Kalau grup 7 dah ready, terus present. Grup 9 dah ready, Doktor. Okey, terus grup 9. Okey, boleh nampak tak skrin dia? Okey, jelas. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada hari ini saya dan tim member saya akan present tentang ideologi sosialisme. So yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan sosialisme? Yang pertama sekali, falsafah sosialisme ataupun ideologi sosialisme dari sudut etimologi
lahir daripada perkataan Latin yakni sociare atau socius yang bermaksud untuk menggabungkan atau untuk berkongsi. Poin yang kedua, secara ringkas, sosialisme adalah rasa perhatian, simpati dan empati antara individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembahagian hasil-hasil produksi secara merata. Maksudnya di sini ialah pembahagian produk yang diperuntukkan dalam negara dibahagi sama rata kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan status mereka lah. Dan yang ketiga ialah konsep sosialisme ini juga adalah sesuatu bentuk ideologi dan gerakan yang bermatlamat untuk meningkatkan taraf hidup melalui kaedah kolektif secara tidak langsung mewujudkan sistem sosio-ekonomi yang memilik negarakan harta-harta peribadi yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahawa konsep sosialisme ini cuba berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam sistem ekonomi. Yang dimaksudkan dalam ini ialah mereka kerajaan kalau mengamalkan sosialisme ini bermaksud dia akan berbagi sama rata, maksudnya macam akan pastikan even golongan yang kaya dan golongan yang miskin dapat layanan yang sama rata. Itu secara ringkasnya. Akan teruskan kepada ciri-ciri sosialisme. Jadi ciri-ciri sosialisme ada banyak, cuma kami akan bentangkan 5 saja. Yang pertama, menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memupuk solidaritas dan hak-hak yang sama. Kedua, hak kepemilikan dan alat-alat produksi milik peribadi akan diakui secara terbatas. Ketiga, sosialisme memiliki prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan bagi rakyat. Dan keempat, dalam hal keagamaan, faham sosialisme terpengaruh oleh pemikiran ajaran agaman bahawa manusia itu wajib tolong-menolong antara sesama, dan akhir sekali untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Tes, dengar ke? Okey, dengar. So, terusnya perbezaan antara sosialisme dan kapitalisme. Dari segi makna, untuk sosialisme, struktur ekonomi di mana kerajaan mempunyai pemilikan dan kawalan ke atas aktiviti ekonomi negara dikenali sebagai sosialisme. Manakala kapitalisme merujuk kepada sistem ekonomi yang berleluasa di negara ini, di mana terdapat pemilikan swasta atau korporat mengenai perdagangan dan industri. Untuk kekayaan, bagi sosialisme, ia dikongsi bersama oleh semua orang di negara ini. Manakala kapitalisme, setiap individu berfungsi untuk mewujudkan kekayaannya yang sendiri. Jadi pada asasnya sosialisme ini berprinsipkan kesaksamaan, manakala kapitalisme berprinsipkan hak individu, dan harga ekonomi bagi sosialisme ditentukan oleh kerajaan dan kapitalisme ditentukan oleh kuasa pasaran. Implikasi ideologi sosialisme. Matlamat kaedah ideologi ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup melalui kaedah kolektif di mana secara tidak langsung dapat mewujudkan sistem sosio-ekonomi yang memilih negara kan harta-harta peribadi yang berlebihan. Antara tokoh yang terkenal di Malaysia dengan aliran sosialisme adalah
Ahmad Boestaman, iaitu salah seorang tokoh Kesatuan Melayu Muda dan menubuhkan Parti Rakyat Melaya. Akan tetapi 1970-an merupakan zaman kegemilangan bagi gerakan sosialisme di Malaysia dan juga merupakan zaman keruntuhan zaman kegemilangan tersebut. Itu saja daripada grup 9. Terima kasih. Okay, terima kasih. Nak untuk jelaskan kesimpulannya, perbezaan antara sosialisme dengan kapitalisme ni kita tak tahu sebab dua-dua ada kebaikan sendiri. And sebab kapitalisme ni membawa kepada pembangunan negara, tapi dia ada perbezaan dengan orang golongan kaya dengan golongan miskin. Manakala sosialisme ni dia dapat penuhkan perbezaan antara kaya dan miskin dan menjadikan semuanya tersedia bagi mereka. Tetapi pada masa yang sama, sosialisme ni juga menghapuskan dorongan untuk seseorang itu untuk bekerja keras. Pada pendapat saya, perlulah ada gabungan antara kapitalisme dan sosialisme ini supaya dapat membangunkan negara dan juga memenuhi keperluan rakyat dengan sama rata. Kerana dengan ini tiada macam yang kaya terus kaya, yang miskin makin miskin. Itulah. Sekian, terima kasih. Okay, jelas. Terima kasih kepada kumpulan yang ke-9. Jadi kita tengok wasatiyah lah kan, kita kena tengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Okay, grup 7, last. Dah boleh? Khairul Azhar? Alright, sekejap Ada nampak tak? Tak ada. Tak ada lah. Okay, Syasha dah present. Alright. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, kami dari grup 7 membentangkan tentang ideologi kapitalisme. Okay, so next. Kita akan bentangkan tentang first definisi dulu. Okay, kapitalisme ni berasal daripada bahasa Latin iaitu caput yang bermaksud kepala kehidupan dan kesejahteraan. Okay, kapitalisme ni adalah satu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Okay, next. Pada abad ke-12 dan 13, kaput juga dikenali sebagai dana, sejumlah wang, bekalan barang ataupun pinjaman. Pada abad ke-18, istilah ini dikenali sebagai modal produktif. Kapitalisme juga adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan modal maksimum. Ditafsirkan sebagai pengaturan ekonomi yang berpusat pada keuntungan individu. Dalam pemahaman kapitalisme ni, wang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan politik atau dasar kapitalisme. Secara umumnya, kapitalisme diterima secara meluas. So next, bahagian sejarah. Baik, Assalamualaikum. Sebenarnya saya akan menerangkan tentang sejarah kapitalisme. Ianya bermula dengan Max Weber menyatakan bahawa kemunculan kapitalisme berkait rapat dengan semangat keagamaan, terutama golongan Protestan. Lepas tu pendapat ini disokong oleh Martin Luther King yang mengatakan bahawa melalui perbuatan baik manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan. Lepas tu tokoh lain yang menyokong adalah Benjamin Franklin dengan moto yang terkenal "Time is money", menunjukkan bahawa manusia hidup untuk bekerja keras dan membina kekayaan. Hello, Assalamualaikum. Ciri-ciri kapitalisme, pengiktirafan hak peribadi secara meluas,
bebas memilih pekerjaan perniagaan yang dianggap baik untuk diri sendiri. Ekonomi ditadbir oleh mekanisme pasaran. Pasar berfungsi memberi isyarat kepada pengeluar dan pengguna dalam bentuk harga. Motif yang mendorong ekonomi mencari keuntungan. Manusia dilihat sebagai homo ekonomi yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Itu adalah ciri-ciri kapitalisme. Nak saya sambung kebaikan dengan keburukan ideologi kapitalisme ni. Untuk kebaikan, ia dapat memupuk kreativiti masyarakat dengan adanya kebebasan untuk melakukan perkara yang terbaik untuk dirinya. Nombor dua, lebih cekap dalam menggunakan sumber dan pengedaran barang. Untuk keburukan pula, yang first, tiada persaingan yang sempurna. Untuk yang second, sistem harga gagal memperuntukkan sumber dengan cekap kerana faktor luaran, tidak mengambil kira sumber yang menekankan upah buruh dan lain-lain. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang ke-7. Okey. Jadi kita dah dengar 9 pembentangan. Dah jelaslah tentang bentuk-bentuk ideologi yang ada dalam dunia masa kini dan yang terdahululah yang mana ideologi yang dah lepas. Okey, berbagai bentuk ideologi yang ada seperti yang komunisme, sosialisme, kapitalisme, macam-macam lah. Semua adalah satu bentuk ideologi yang dibangunkan oleh ahli pemikir, ahli falsafah masing-masing mengikut kecenderungan. Dan okey, terima kasih kepada kumpulan yang bentang, semua kumpulan, dan tamat kelas untuk hari ini. Okey, dan untuk minggu hadapan tak payah masuk kelas, maknanya kita webinar tu akan menggantikan webinar. Nanti saya bagi link, saya bagi dia punya iklan dengan poster. Itu akan menggantikan kelas yang ke-8, iaitu webinar tentang dekolonisasi. Kamu semua perlu dengar dan bagi report saja. Dan selepas minggu hadapan, lepas dengar webinar, makna tamat kelas ke-8. Dan next kelas tu, kita akan ada pembentangan lah. Jadi setiap kumpulan perlu bentang dia punya poster dan juga video yang video projek. Saya akan bagi markah terus berdasarkan pembentangan tersebut. Okey. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, tak ada soalan lagi, kita boleh bersurai dan kita jumpa pada 2 minggu lagi. Okey, terima kasih kerana hadir semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you.